Okey, garam merupakan sebahagian ion terhasil daripada peneutralan antara asid dan juga alkali. Okey, masuk garam. Okey, kita tengok dulu macam mana nak menghasilkan garam. So, kita dah belajar dalam sifat-sifat asid dan juga alkali. Awak dah jumpa dekat situ cara untuk menghasilkan garam. Okay, so dekat sini kita ulang dia balik. Dekat sini ada 4 cara untuk menghasilkan garam, iaitu yang pertama antara tindak balas antara asid dan juga alkali. Okey, tindak balas antara asid dan alkali ni apa hasilnya? Garam dan air. Okey, so dia akan menghasilkan tindak balas antara asid dan alkali akan menghasilkan garam dan juga air. Okay, ini tindak balas umum dia dah. Okay, yang kedua, tindak balas antara asid dan juga logam reaktif. So, tindak balas antara asid dan juga logam reaktif. So, apa dia punya hasil? Garam dan gas hidrogen. So, garam dan juga gas hidrogen. Okay, so ini yang kedua. So yang ketiga, tindak balas antara asid dan juga karbonat logam. Logam karbonat, so apa hasilnya? Garam, Garam campur karbon dioksida campur air. Okey, garam campur karbon dioksida campur dengan air. Okey, yang keempat, okey, antara asid dan juga amoniak garam. Okey, yang ini biasanya untuk hasilkan so ada 4 persamaan untuk menghasilkan garam. Okay, awak dah kena ingat lah. Okay, kita ulang balik macam mana nak dapatkan nama garam. Okay, contohnya kalau asid, so garam yang terhasil adalah garam terhasil kita ikut kepada jenis asid yang digunakan. Okay, garam yang terhasil kita ikut kepada jenis asid yang digunakan. So kalau kita gunakan garam klorida, kalau kita gunakan asid hidroklorik, kita akan dapat garam klorida. Okay, kalau kita kalau asid hidroklorik, kita akan dapat garam klorida. So kalau asid nitrik, kita akan dapat garam apa? Asid nitrik, kita akan dapat garam apa? Nitrida. Garam nitrat. Macam nitrat. Garam nitrat. So asid nitrik kita akan dapat garam nitrat. Asid sulfurik kita akan dapat garam apa? Garam sulfida. Bukan sulfida. Garam sulfat. Yeah. Garam sulfat. Okay, so asid hidroklorik garam klorida, asid nitrik garam nitrat, asid sulfurik garam sulfat. Okay, so kita tahu asid, contohnya asid campur dengan alkali, kita akan dapatkan hasil dia adalah garam dan air. Okay, so cikgu ulang balik macam mana nak dapat nama garam yang terhasil. Okay, contohnya kita gunakan asid nitrik, okay, dan juga natrium hidroksida. Okey, daripada asid kita ambil apa? Daripada asid kita ambil dia punya anion. Okey, daripada asid kita ambil dia punya anion. Ion yang bercas apa? Negatif. Anion? Yes, anion, ion bercas negatif. Okey, daripada alkali kita ambil dia punya cation. So cation, ion bercas apa? Positif. Okey, so kita akan ambil dia punya ion yang bercas positif. Okey, lepas awak dah ambil ion dia, so kita nak bentuk garam yang bentuk, kita buat Na plus dan juga NO3 minus. Lepas tu kita buat apa? Kita hilangkan dia punya charge. Okey, so di sini akan dapat 1, sini akan dapat 1. So awak akan dapat natrium nitrat. Okey, inilah cara nak hasilkan dia punya garam yang terhasil. Okay, kita ambil anion daripada asid, alkali kita ambil cation. Lepas tu awak tengok ion dia apa yang hadir dekat situ, kita crosskan dia punya charge. Lepas tu awak akan dapat formula kimia untuk garam yang terhasil. Okey, boleh? Boleh? Faham? Boleh cikgu. Okey, so seterusnya, so ini 4
Okey, 4 persamaan ataupun 4 timbal 14 yang awak perlu ingat untuk menghasilkan garam. Okey, so seterusnya kita masuk kepada ciri-ciri hablo garam. Okey, ciri-ciri hablo garam inilah. Okey, garam yang awak pernah jumpa itulah garam dekat rumah tu. Itu kita panggil sebagai garam natrium klorida. Okey, so ciri-ciri garam sila baca sendiri hablo dia macam mana. Okey, seterusnya contoh garam kegunaan pun sila baca sendiri. Okey, contohnya ammonium nitrate ni yang awak dah jumpa baja. Okey, yang kita kira peratus nitrogen dalam baja ni untuk tentukan mana baja yang okey. So baja yang okey bila mempunyai peratus nitrogen yang tinggi. So peratus nitrogen tinggi dia adalah baja yang okey. So itu adalah salah satu kegunaan garam dalam bidang pertanian. So ini baca sendiri. Okey. Okey, so seterusnya kita masuk kepada 6.9 muka surat 178. Okey, untuk menyediakan garam. Okey, so penyediaan garam ni macam mana kita nak sediakan garam? Kita kena kenal garam. Okey, awak kena kenal pasti dulu garam, barulah kita boleh sediakan garam tu ikut jenis dia. So garam ni kita boleh bahagikan garam berlarut, terlarutkan, garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okey, larut dalam apa? Mestilah yang larut dalam air ataupun tak larut dalam air. So lepas awak dah tentukan jenis garam tu, barulah kita boleh sediakan garam itu ikut dia punya jenis garam. Okey, so keterlarutan garam dalam air, kita akan buat ni lah eksperimen ni nantilah, eksperimen 6.5 untuk menguji keterlarutan pelbagai jenis garam di dalam air. So kita akan sediakanlah beberapa jenis garam. Lepas tu kita larutkan dalam air dan kita tengok garam tu larut atau tidak dalam air. Okay, so nanti kita akan buat eksperimen ni. Okay, so inilah dia. Okay, garam terlarut yang cikgu cakap tadi, garam terlarut tu apa? Garam yang larut dalam air, garam tak terlarutkan, garam yang tak larut dalam air. So kita tengok pada jadual 6.6. Okay, so kita ada beberapa jenis garam. So garam nitrat, garam sulfat, garam klorida, garam karbonat, garam amonium, natrium dan juga kalium. Okay, so garam nitrat, so kalau garam sulfat kita gunakan asid apa? Asid sulfurik. Asid sulfurik. Okey, kalau garam klorida kita guna garam apa? Hidroklorik. Hidroklorik. Okey, garam karbonat ni sebenarnya adalah logam karbonat. Okey, kalau garam karbonat ni, kalau ni kita ambil daripada asid, garam karbonat ni kita ambil daripada dia punya ini adalah logam karbonat. So garam, amonium, natrium, kalium ni depan dia start, garam ni depan dia start dengan amonium, natrium dan kalium. Okay, so garam nitrat, semua garam nitrat larut dalam air. Okay, semua garam nitrat larut dalam air. Magnesium nitrat, zinc nitrat, platinum nitrat, argentum nitrat. So semua yang belakang dia NO3, okay, semua larut dalam air. Okay, untuk garam yang belakang dia start dengan SO4, okay, semua garam sulfat larut dalam air kecuali ada 3 iaitu platinum 2 sulfat, barium sulfat dan juga kalsium sulfat. Okay, ada 3 garam sulfat yang tak larut, hanya 3 saja garam sulfat yang tak larut iaitu yang start dengan platinum 2, barium dan juga kalsium. Okey, yang ini cara nak ingat cikgu guna macam ni, bacap. Bacap. B for barium, kalsium, okay, PB untuk platinum 2 sulfat. So bacap. Okey, bacap. Barium sulfat, kalsium sulfat dan juga platinum 2 sulfat. So ini untuk garam sulfat hanya ada 3 saja yang tak larut. Barium, bacap. Barium, bar, kalsium, ca, platinum, PB2. Okey, untuk garam klorida,
Okay, yang akhir dia dengan Cl. So 3 garam yang tak larut dalam air, yang lain semua larut kecuali 3 iaitu merkuri klorida, lambam 2 klorida dan juga argentum fluorida. Okay, so ini cara nak ingat dia. PAM. Okay, PAM. Okay, lambam, argentum dan juga merkuri. Yang ini untuk garam jenis klorida. Okay, PAM. Lambam 2, merkuri dan juga argentum klorida. Okay, untuk garam yang depan dia, okay, semua garam yang depan dia start dengan amonium. Okay, natrium dan juga kalium. Okay, semua garam yang depan dia start dengan amonium, natrium dengan kalium. Okay, tak kisahlah dia nitrat ke, karbonat ke. Okay, yang ini larut dalam air. Okay, semua yang start dengan amonium, natrium dan kalium semua larut dalam air. Okay, jadi untuk garam karbonat semua tak larut kecuali yang start dengan amonium, natrium, kalium itu saja yang larut dalam air. Okay, maknanya amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat larut. Okay, kalau selain daripada 3 tu, magnesium karbonat, zinc karbonat, lambam karbonat semuanya tak larut dalam air. Okay, boleh ingat? Boleh cikgu. Okay, so ini memang awak kena ingat sebabnya daripada je keterlarutan garam, dari situlah awak boleh buat dia punya cara penyediaan. Okay, lepas kita dah tentukan, lepas awak dah tentukan garam terlarut, garam tak larut, garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Okay, kita tak panggil garam larut, garam tak larut dia garam terlarutkan, garam tak terlarutkan. Okay. So dari situ kita boleh buat penyediaan garam. Okay, kita tengok dulu pada 179. So tadi cikgu dah cakap lambam klorida tak larut dalam air. Okay, lambam klorida, so kalau iodida pun dia tak larut lah. Okay, jadi tapi dia special sikit kalau kita larutkan dalam air panas. Okay, kalau dalam air biasa dia tak larut. Tapi kalau kita masukkan dia dalam air panas, okay, lambam klorida dan lambam iodida ni akan larut. Okay, kalau suhu biasa dia tak larut. Tapi bila dalam air panas dia akan terlarut. Okay. So bila dua-dua ni terlarut, okay, contohnya kalau diletakkan dalam air panas, okay, garam lambam klorida, okay, warna garam pun awak dah kena ingat. So lambam klorida warna putih lah. Okay, lambam iodida warna kuning. Okay, ni awak baru jumpa satu warna. So lambam iodida warna kuning, lambam klorida warna putih. So bila dia larut, dia akan dapat larutan tak berwarna. Okay, bila dia larut, dia akan dapat larutan tidak berwarna. So yang kuning ni, lambam iodida ni kuning. Okay, bila dalam keadaan berpejal dia warna kuning. Bila dia larut dalam air yang panas, dia akan membentuk larutan tidak berwarna. Okay, macam garam, okay, awak larutkan, dapat larutan warna macam tu. So larutan tidak berwarna. Tapi bila disejukkan semula, bila dapat air sejuk, maknanya garam yang dalam larutan ni akan terbentuk semula jadi pepejal. Sebab apa? Dua-dua ni tak larut dalam air. Okay, dalam air sejuk dia tak larut. So bila larutan ni disejukkan, bila larutan ni sejuk, lama-lama kita akan dapat mendakat balik. Okay, so lambam klorida warna putih, lambam iodida warna kuning. Bila dia larut dalam air panas saja, dia akan membentuk larutan tidak berwarna. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, so sekarang kita masuk pada penyediaan garam terlarut. Okay, penyediaan garam terlarut ni berdasarkan kepada 4 tindak balas yang kita sebut tadi waktu awal-awal. Okay, so tindak balas pertama apa dia? Asid campur, kita ulang baliklah bagi awak ingat. Hasilkan apa? Garam dengan air. Garam air. Okay, garam campur air. Okay, kalau kedua, asid campur amonia. Larutan amonia, hasilkan apa? Garam amonia. Garam amonia.
Okey, garam, amonia. Okey, yang ketiga, asid campur dengan logam reaktif. Hasilkan apa? Garam dengan gas hidrogen. Okey, garam campur gas hidrogen. Yang keempat, asid campur dengan logam karbonat. Garam campur karbon dioksida campur air. Okey. Garam campur karbon dioksida campur air. Okey, kalau awak ingat hari tu dia ada lagi satu. Sebenarnya sifat-sifat asid. Asid campur dengan logam oksida. Sebenarnya ada satu lagi. Okey, hasilkan apa? Okey, logam oksida ni alkali kan? So dia samalah macam asid campur alkali hasilkan garam campur air. Okey, logam oksida ni adalah alkali. So hasil dia adalah sama dengan atas. Cuma bezanya logam oksida ini, so logam dia adalah dalam bentuk, dia wujud sebagai apa? Pepejal cecair gas. Pepejal. Yes, pepejal. Okey, beza 1, 2. So beza yang ini dan 3 yang ke bawah ni, beza dia apa? Dia larutan bahan tindak balas dia. So alkali dia dekat sini adalah dalam bentuk cecair. Okey, 3 yang dekat sini. So awak ingatlah logam. So logam adalah pepejal. So asid cecair lah, larutan lah. So logam bahan tindak balas lagi satu adalah dalam bentuk pepejal iaitu serbuk. Okey, 5-5 ni. Okey, 5-5 tindak balas ni, persamaan ni adalah untuk menghasilkan garam terlarut. Okey, 5-5 tindak balas yang awak dah tengok ni, dah belajar ni adalah untuk menghasilkan garam terlarut. Okey, garam terlarut ada 2 kaedah. Okey, untuk menghasilkan garam terlarut ada 2 kaedah. Okey, kaedah pertama, okey, kaedah kedua. Kaedah pertama, kalau garam depan dia start dengan anak. Okey, kaedah pertama untuk menghasilkan garam yang depan dia start dengan anak. Amonium nitrat ke, natrium klorida ke, kalium sulfat ke, okey, yang start dengan anak. Okey, yang selain daripada anak, kita gunakan kaedah yang nombor 2. Okey, kaedah pertama untuk hasilkan garam anak, kaedah kedua untuk hasilkan garam selain daripada anak. Okey, so garam yang anak, awak kena ingat dia adalah antara larutan dengan larutan. Okey, so asid dan alkali. Okey, jadi yang ini tindak balas dia adalah tindak balas apa kalau asid campur alkali hari tu baru belajar? Tindak balas apa kalau asid campur alkali? Pentitratan. Itu kaedah. Neutral. Okey, yang saya cakap tu kaedah pentitratan. So yang ini tindak balas dia merupakan tindak balas peneutralan. So kaedah untuk buat tindak balas peneutralan ni adalah kaedah pentitratan. So kaedah pentitratan kita akan gunakan untuk menghasilkan garam yang start dengan anak. Amonium, natrium dan kalium. Okay, selain daripada amonium, natrium, kalium, so 3, 4 dan 5 ni kita gunakan dalam kaedah yang nombor 2 untuk hasilkan garam selain daripada anak. Okey, 3, 4 dan 5 ni adalah untuk menghasilkan kaedah nombor 2, garam selain daripada anak. Okey, jelas tak sini? Jelas. Okey. So kita tengok apa dia kaedah dia. Okey, so yang ni lah yang cikgu cakap. Okey, garam anak, amonium, natrium, kalium. Kita gunakan tindak balas peneutralan. Kaedah dia, nampak je ni, kaedah apa kita panggil? Pentitratan. Pentitratan. Okey, kaedah pentitratan.
Okey, maknanya dua-dua adalah dalam keadaan larutan. Okey, selain daripada anak, kita gunakan tiga ni lah. Dia akan dalam bentuk macam ni. So, punya logam dalam bentuk serbuk pepejal dan juga ini adalah asid. Okey. Jadi yang ini. So sini tindak balas dia apa? Asid campur alkali hasilkan Garam tambah air. okey, garam campur air. Okey, kalau dekat sini tiga tu, so asid campur logam hasilkan apa? Garam dengan gas hidrogen. Garam dengan gas hidrogen. Asid campur oksida logam hasilkan apa? Garam dengan air. Garam dan juga air. Okey, asid campur karbonat logam hasilkan apa? Garam, karbon dioksida, air. Garam, karbon dioksida dan juga air. Okay, hari ni kita belajar pasal garam terlarut saja. Okey, so yang ni jelas? Jelas cikgu. Yang ni jelas. Okey, so kita tengok kepada eksperimen. Okey, cikgu tadi dah bagi dah link. So dia tunjuk video untuk hasilkan eksperimen. Satu eksperimen khas kaedah satu lagi kaedah 2. Okey, siapa yang tak tengok, kita tengoklah. Okey, kita tengok yang kaedah 1 dulu. So kaedah 1 adalah tindak balas penitralan. Jadi dia punya kaedah adalah kaedah pentitratan. Untuk hasilkan apa? Hasilkan garam yang depan dia adalah amonium, natrium dan juga kalium. Tak kisahlah amonium nitrat ke, amonium klorida ke, amonium natrium sulfat ke. So apa saja yang start dengan depan dia amonium, natrium, kalium, kita gunakan tindak balas penitralan iaitu kaedah pentitratan. Okey, so yang ini pun awak dah belajar. Kita dah tengok cara nak buat pentitratan sama macam tindak balas penitralan awak belajar sebelum ni. Okey, sama. Step 1 dan step 2 dia adalah sama. Okey, so step 1 dia maksudnya dekat burette kita letak asid. Dekat dalam kelalangkon kita akan letak alkali dan juga penunjuk. So kat sini dia gunakan penunjuk phenolphthalein lah. Jadi bila dalam alkali, phenolphthalein akan berwarna pink. Okey, lepas tu apa yang awak akan buat? Kita akan titratekan asid masuk ke dalam larutan kalium hidroksida ni sampai jadi apa? Larutan tidak berwarna. Yes, sampailah larutan pink ni bertukar menjadi, so sampailah larutan merah jambu ni tukar jadi tidak berwarna, barulah awak stopkan dia punya titration. So maksudnya kat sini kita dah dapat apa? Kita dah dapat garam. So nama pun garam terlarutkan, jadi hasil dia adalah dalam larutan dah. Maknanya dalam ni ada air dan juga kalium klorida. Tapi kalium klorida ni dah larut dalam air. Okay, so lepas awak dah dapat larutan kalium klorida, so lepas kita dah selepas larutan dah bertukar warna jadi tidak berwarna, jadi dalam ni lah ada kalium klorida. So inilah larutan kalium klorida. So macam mana kita nak dapat dia punya garam? So kita kena buat step 3, 4, 5 dan juga 6. Okay, so apa yang kita buat? Larutan yang dalam kelalangkon ni kita akan pindahkan ke dalam mangkuk pizza. Kita akan panaskan sehingga larutan itu tepu. Macam mana nak tahu larutan itu tepu? Kita akan nampak hablo garam dekat dalam mangkuk pizza. Okey, selepas tu apa yang awak perlu buat? Okey, selepas kita dah dapat larutan tepu, ada hablo garam ni kita akan kuras. Sebab apa? Kita nak dapatkan garam kalium klorida. So ini adalah garam kalium klorida yang terhasil. Okey, jadi lepas kita dapat garam kalium klorida ni, kita akan keringkan dengan dab-dab antara dua kertas turas. Okay, ini adalah kaedah pentitratan. Okey, jadi ikut garam apa yang kita nak hasilkan, so dia punya larutan ni akan berbeza lah. Kalau kat sini sebab dia nak hasilkan garam apa kat sini yang terhasil, so kat sini asid hidroklorik campur dengan kalium hidroksida. So kita akan dapat garam apa? Kalium klorida campur Air. Okey, kalium klorida campur air. Okey, jadi ikut
jenis apa garam yang dihasilkan. So asid dan alkali pun akan berbeza lah ikut jenis garam yang hendak dihasilkan. Tapi dengan syarat hanya garam apa je yang kita boleh hasilkan guna cara ni? Anak. So amonium, ulang balik, amonium, natrium dan juga kalium. Tak kisahlah belakang ni klorida ke, sulfat ke, okey, ataupun nitrate. Okay. So kaedah yang pertama. Okay, so sebenarnya yang seterusnya kaedah nak hasilkan garam selain daripada amonium, natrium dan juga kalium. So dia awak kena ingat satu ada pepejal, satu dalam keadaan cair larutan. Jadi dia guna yang ini. Okay, kita akan tambah logam. So kat sini logam yang ini adalah yang logam oksida. So dia gunakan kat sini logam oksida. Dia asid nitrik. Okey, apa nama garam yang terhasil? So, apa nama garam yang terhasil? Cuprum nitrat. Cuprum nitrat campur Air. air. So, garam yang terhasil adalah cuprum nitrat campur air. Lepas tu, kita akan tambahkan cuprum oksida sampai berlebihan. Apa maksud berlebihan? Okey, mula tambah sikit. Bila awak tambah sikit-sikit, cuprum oksida ni akan hilang. Maksudnya dia dah bertindak balas dengan asid nitrik. So, kita akan tambah sampai awak nampak sebut cuprum oksida tu ada dalam dalam larutan ni. Okey, jadi bila lepas awak tambah, awak dah dapat larutan garam ni. So dalam ni akan ada larutan garam. Okey, dan juga cuprum oksida. Kita still boleh nampak cuprum oksida. So, kita tambah dia secara berlebihan. Terus yang berlebih ni maksudnya kita nak memastikan semua cuprum oksida telah bertindak balas dengan asid. Okey, maknanya kalau berlebihan ada nampak lagi cuprum oksida yang berlebihan, maksudnya semua asid telah bertindak balas dengan cuprum oksida. Sebab kita tak berlebihan jadi adalah kalau sini contohnya sini ada 20 asid nitrik. Okey, sini ada 50. Contoh maknanya 20 kat sini dah bertindak balas, so baki tu yang awak nampak dekat sini. Sebab apa? Sebab apa masih ada baki? Sebab semua asid telah digunakan untuk bertindak balas dengan cuprum oksida. Okey, faham? Faham. Faham cikgu. Okey, so jadi apa yang kita nak turas? Kita nak turas kat sini. Okey, sebab apa kita nak turas? Sebab kita nak asingkan larutan garam dengan cuprum oksida. Jadi mana yang kita ambil untuk buat pemanasan? So, kita ambil yang hasil turasan ni. Okey, jadi step 3, 4, 5 dan 6 berulang macam step atas tadi. Okey, yang ini berulang sama macam kat atas. So step 3, 4, 5, 6 kita nak dapat hablu garam. So lepas awak dah dapat larutan garam, kita kena buat apa? Kita kena panaskan sampai tepu. Apa maksud tepu? Awak dapat hablu garam kat sini. Okey, lepas tu macam mana kita nak dapat hablu garam ni? Mestilah kita kena turas. Okey, jadi hablu garam ni terlekat ada dekat kertas turas. So kita kena keringkan dengan dap-dap antara dua kertas turas. Okey, so ini adalah untuk menghasilkan garam selain daripada anak. Okey, selain daripada anak, selain. Okey, so kita akan buat buat eksperimen yang ini untuk hasilkan garam selain daripada anak. Okey, tak kisahlah garam apa yang dihasilkan dengan logam reaktif ke, asid logam reaktif ke, asid dengan karbonat logam ke, step dia adalah sama macam ini. Cuma beza dia apa? Kat sinilah dia punya bahan dia berbeza, asid dia berbeza. Okey, kalau dia nak logam reaktif, sini contohnya magnesium. Okey, asid ikut asid apa yang nak dihasilkan. So kalau dia nak logam karbonat, so kat sini zinc karbonat contoh. Zinc karbonat tak boleh. Natrium karbonat contoh, natrium karbonat, so asid. Okey, faham? Cara nak sediakan garam terlarut. Okey, so habis dah lah.
Okay, jadi ni awak belajar tentang nak sediakan garam terlarut saja. Jadi sebelum nak sediakan tu awak kena first kali awak kena tentukan garam tu jenis apa, terlarutkan ataupun tak terlarut. Okay, bila dah tentukan jenis garam terlarut tak terlarut, tentukan pula garam jenis anak ke ataupun selain daripada anak. Untuk kita tentukan kaedah satu ataupun kaedah yang kedua. Okay, boleh hari ni? Boleh cikgu. Okay, so hari ni sampai sini saja. Jadi apa yang awak perlu buat adalah buat laporan. Okay, aktiviti 6.19. Okay, buat laporan aktiviti 6.19 dan juga aktiviti 6.20 laporan dia. Okay, besok kita akan bincang dia punya perbincangan. Okay, hari ni untuk garam terlarut saja. Boleh? Boleh cikgu. Okay, jadi sampai sini saja kelas kita. Kita akan jumpa lagi hari esok. Okay, esok korang awal pagi. Kita tengok macam mana keadaan korang waktu awal pagi. Okay, kita akan bincang perbincangan yang masuk untuk garam tak terlarut lah. Macam mana nak hasilkan garam tak terlarutkan. Okay, jadi sampai sini saja kelas. Terima kasih kelas.